prestasi kewangan negara bertambah baik pada 2023. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan Persekutuan mencatatkan prestasi kewangan lebih baik pada tahun 2023 berbanding 2022 dengan peningkatan lebihan hasil sejumlah 2.028 bilion ringgit serta penurunan defisit sejumlah 8.595 bilion ringgit. Ini menjadikan nisbah defisit negara kepada keluaran dalam negara kasa KDNK menurun kepada 5.0% pada 2023 berbanding 5.5% pada tahun 2022. Ia berdasarkan laporan Ketua Audit Negara 3 2023 mengenai penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2023 yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat hari ini. Selain itu, laporan Ketua Audit Negara itu turut mendedahkan komitmen jaminan Kerajaan Persekutuan terhadap 13 syarikat telah meningkat sejumlah 1.5% tahun ke tahun kepada 3.288 bilion ringgit pada tahun 2023 berbanding 224.116 bilion ringgit pada tahun 2022. Bagi menambah baik prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan, Ketua Audit Negara mengesyorkan beberapa perkara untuk diambil perhatian. Ini termasuk Kerajaan Persekutuan disarankan untuk meneruskan usaha meningkatkan hasil pendapatan melalui pelbagai sumber, meningkatkan tadbir urus dalam pengurusan perbelanjaan awam supaya kedudukan kewangan berada dalam keadaan lebih kukuh. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum pelaksanaan inisiatif di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 serta permohonan menyertai BRICS antara strategi atasi kesan konflik geopolitik yang berpanjangan. Langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan, silakan. Baik, Atirah, Malaysia turut mengutamakan sumber bekalan dari rantau ASEAN melalui pendekatan nearshoring untuk memastikan kestabilan rantaian bekalan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dari luar negara. Inisiatif itu antara lain merangkumi strategi bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan industri tempatan dalam menepani krisis ekonomi juga kesihatan global pada masa depan. Kita juga sekarang tengah merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas baru seperti Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Malaysia Emirah Arab Bersatu, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Kanada, rundingan naik taraf Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN dan juga Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN China. MITI juga sedia memainkan peranan strategik dalam mengukuhkan daya tahan dan daya saing negara terutama dalam sektor-sektor keutamaan termasuk semikonduktor. Keperkembangan berikutnya, kerajaan sedia mewujudkan undang-undang melibatkan jenayah dalam talian. Kesediaan itu bagi membendung isu berkenaan yang semakin membimbangkan. Dengan adanya Kementerian Digital yang diwujudkan oleh Kerajaan Madani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 menunjukkan memang masa depan negara kita memang semua ke arah digital. Jadi itu sebab kepekaan ini sangat perlu bagi kita sebagai ahli-ahli parlimen dan insya-Allah pada sesi ini kita akan wujudkan undang-undang jenayah dalam talian selepas bajet supaya pelbagai perkara dapat kita sama-sama berbahas dan luluskan. Ketika ucapan pemasyhuran sidang Dewan yang dipertua membenarkan lebih banyak soalan dikemukakan pihak penyokong kerajaan dalam kedudukan 10 teratas bagi sesi jawab lisan. Keputusan dibuat susulan permohonan pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Datuk Muhammad Syahar Abdullah. Terdapat 93 ahli backbenchers dan 75 ahli pembangkang di Dewan Rakyat ini. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat tidak menetapkan syarat mengenai susunan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Oleh itu, mulai mesyuarat ketiga ini di bawah peraturan mesyuarat 100, saya benarkan agar lebih pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan bagi pihak backbenchers dalam kedudukan 10 teratas aturan pertanyaan.
ketetapan itu bagaimanapun bakal dikaji dari semasa ke semasa. Baik, mulai minggu ini, Parlimen akan membudayakan Hari Tanpa Gula pada setiap Rabu dan berjalan sepanjang sidang Dewan berlangsung. Dalam masa sama, seiring penguatkuasaan Akta 852, 28 kawasan diwartakan sebagai kawasan larangan merokok termasuk di bangunan Parlimen. Sekian perkembangan dari Dewan Rakyat. Kembali bersama Atirah untuk perincian berita tengah hari. Silakan Atirah. Baik, terima kasih Syamimi. Selain mengutamakan sumber bekalan dari rantau ASEAN melalui pendekatan nearshoring untuk memastikan kestabilan rantaian bekalan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mengambil tahu perkembangan semasa banjir di beberapa negeri. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara berkata semua pihak perlu mematuhi arahan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga. Beliau turut memaklumkan orang ramai perlu berhubung dengan pihak berkuasa tempatan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Sebarang maklumat terkini mengenai kejadian bencana di seluruh negara boleh didapati melalui portal rasmi Agensi Pengurusan Bencana Negara NANMA. Bilangan penduduk terjejas banjir terus mencatatkan peningkatan. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, 4,161 orang daripada 1,265 keluarga ditempatkan di 47 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pahang menjadi negeri terbaharu dilanda banjir apabila 5 PPS dibuka di Temerloh yang menempatkan 569 penduduk terjejas daripada 157 keluarga. Kedah masih mencatatkan penduduk terjejas banjir tertinggi dengan 2,115 orang daripada 673 keluarga pula ditempatkan 19 PPS. Daripada jumlah itu, seramai 756 orang ditempatkan di 6 PPS di Kota Serta. Di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat sedikit dengan 203 orang ditempatkan di 4 PPS berbanding 200 orang daripada 63 keluarga malam tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak pula mencatatkan peningkatan mendadak 945 orang daripada 278 keluarga ditempatkan di 14 PPS berbanding 268 orang daripada 85 keluarga malam tadi. 4 daerah terjejas iaitu Kerian, Kuala Kangsar, Hulu Perak dan Mualim. Malaysia membenarkan mana-mana kapal asing untuk berlabuh di pelabuhan negara kecuali Israel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dasar baik itu menjadi amalan dengan semua negara dan tidak sepatutnya diperbesar oleh sesetengah pihak. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita. Dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia. Ya. Dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah, kalau kerajaan dulu yang bersama PAS dan Bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Perdana Menteri mengulas mengenai kunjungan kapal tentera dari China ke pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini.
Sementara itu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, kunjungan kapal tentera Cina ke pelabuhan Pulau Pinang perkara biasa dalam hubungan diplomatik dua hala. Beliau menegaskan Malaysia juga menerima kunjungan kapal perang dari negara lain seperti Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan New Zealand. Katanya perkara itu tidak perlu diperbesar kerana China rakan dagangan terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut. Mereka mendapat kebenaran yang bagi kebenaran Kementerian Luar, Kementerian saya. Kita dapat pula daripada pasukan keselamatan. Kita minta pandangan mereka. Boleh ke pasukan keselamatan pilihan mereka tak ada masalah. Tentera laut kata ataupun Medan kata tak ada masalah. Dan mereka letak dia punya program dia. Ini dia kami nak buat. Kalau sekali turun ada ketentuan kami nak komisi tu, komisi semua diluluskan. Ada 2-3 perkara yang kita tak luluskan. Tegas Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari pula, kunjungan kapal tentera dari China ke pelabuhan Pulau Pinang tidak sepatutnya dijadikan isu. Jelasnya, kunjungan kapal dari negara luar kebiasaannya mempunyai permohonan dan kelulusan daripada kementerian berkaitan. Setiap tahun ataupun setiap beberapa bulan itu kita akan menerima port call daripada negara-negara ini untuk sebagai sebahagian daripada bilateral kita. Jadi dalam port call ini selalunya kalau di peringkat Kementerian Pertahanan ini memang kita ada perbincangan lah antara anggota dengan anggota dan kadang-kadang kita bincang juga sebahagian negara itu tentang pertukaran maklumat dan juga kalau pertukaran pengalaman dan seumpamanya. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pelbagai aspek kehidupan memainkan peranan yang semakin penting dalam dunia hari ini. Ini termasuk dalam sektor pendidikan yang dilihat mampu membantu memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Oleh itu, pemimpin dan pentadbir pendidikan disaran menguasai perkembangan teknologi baharu itu. Dunia sekarang tak maju. Baik. Saya fikir ini isu yang sangat relevan terutama audiens saya ini adalah bakal pimpinan di peringkat sekolah dan pentadbiran pendidikan. Ya. Bermana pun kena olah pelajar kita supaya paling tidak pun tahu tentang istilah itu dan kerana itulah yang dilihat hari ini. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program bicara eksekutif Madani. Program tersebut disertai 300 warga pendidik dan pentadbiran Zon Utara dari Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Kelantan. Baki kita telah merancang beberapa program dalam usaha kita untuk memastikan bahawa gagasan Malaysia Madani akan dapat disebarkan ke serata ceruk rantau di mana kita di Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai 10,235 buah sekolah, bermakna kita ada 10,235 guru besar dan pengetua dan puluhan ribu yang terdiri daripada para pemimpin sekolah. Bagi saya memberi impak yang cukup tinggilah kepada bakal-bakal pemimpin, ya, guru besar dan pengetua di sekolah. Terutama bila beliau mengupas tentang generative artificial intelligence. Bagaimana pemimpin di sekolah perlu depani perubahan yang cukup pantas dan mendunia sekarang ini. Sangat membuka minda, sangat memberi impact, point of view Datuk Seri tadi yang mengatakan bahawa kami perlu menyiapkan anak didik kami, menyiapkan barisan pemimpin akan datang dengan segala kita kata input yang mana boleh membantu merealisasikan idea Malaysia Madani pada masa akan datang. Seorang penyelia tapak pembinaan rugi sehingga hampir RM119,000 ditipu pelaburan tidak wujud. Mangsa lelaki berusia 39 tahun mengetahui mengenai pelaburan itu menerusi aplikasi WhatsApp pada 21 April lalu.
Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Noor berkata, dokumen perjanjian dibuat secara dalam talian oleh Dimensional Fund Advisory Hong Kong Investment Company yang merupakan penaung aplikasi tersebut. Mangsa membuat 12 transaksi berjumlah RM118,800 ke dua akaun bank berbeza. Setelah itu, mangsa cuba mengeluarkan keuntungan RM2,000 namun gagal. Mula mengesyaki dirinya ditipu, mangsa tampil membuat laporan polis pagi semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 5 lelaki tempatan ditahan bersama dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM787,000. Tangkapan menerusi serbuan di sebuah rumah sewa di kawasan Cui Cha, Hili Perak. 2 buah kereta dan sebuah motosikal turut disita dengan nilai anggaran RM26,000. Pihak polis telah menjumpai dan merampas 4 paket plastik lutsina berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Anggaran berat 4.21 gram. Yang kedua, 4 paket lutsina berisi bahan disyaki dadah yang jenisnya iaitu metapetamin. Anggaran berat 3.12 gram. Dan yang ketiga, 13 bungkusan plastik lutsina di dalamnya mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin. Anggaran berat 21,863 gram. Kelima-lima suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin serta mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek diriman 7 hari bermula 11 sehingga 17 Oktober bagi membantu siasatan. Sementara itu, beliau mengesahkan penahanan seorang guru penolong kanan sebuah sekolah di Ipoh bagi membantu siasatan kes gangguan seksual terhadap seorang murid perempuan 12 tahun. Permohonan reman ke atas subjek dibenarkan oleh Magistrate Ipoh selama 6 hari bermula 12 Oktober 2024 sehingga 17 Oktober 2024 bagi siasatan lanjut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Seorang lelaki yang mempunyai kaitan dengan GISB Holding mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak lelaki. Tertuduh Muhammad Mikdam Muhammad Amir membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai warden asrama telah melakukan amang seksual fizikal dengan menyentuh bahagian kemaluan mangsa. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Rumah Jagaan Harapan Al-Mahabbah, Nibong Tebal pada 11 Julai 2022. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 serta melapor diri ke Balai Polis sebulan sekali dan larangan mengganggu mangsa. Hakim menetapkan 14 November depan sebagai sebutan semula kes. Tidak pernah mengalah, semangat itu menjadi kekuatan buat Dr. Muhammad Afif Fauzan Embong, usahawan yang lahir menerusi program pembangunan usahawan profesional Prospek di bawah sektor keusahawanan MARA. Di bawah pembiayaan perniagaan Prospek, Dr. Muhammad Afif membuka kliniknya sendiri di Bandar Baru Bangi, Selangor. Alhamdulillah, saya menerima berita bahawa saya telah diterima
untuk menjalani program inkubasi di prospek di RCMP Perak. Di situ banyak ilmu yang telah dicurahkan dari segi management, dari segi marketing. So semua itu diaplikasikan dalam perniagaan saya. Jalanan agak susahlah pada masa tu kerana kita buka tu adalah pada waktu PKP. Tapi alhamdulillah dengan MARA, dengan kemudahan pembiayaan MARA ni, dia bagi grace period selama setahun, so dapat membantu saya sebagai usahawan untuk meneruskan ataupun survive masa pandemik ni. Menurut beliau, bantuan MARA dan program UniKL itu dapat memperluas kepakarannya dalam bidang perubatan. Bukan sahaja membuka peluang keusahawanan, malah turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputra 2035 atau ringkasnya Putra 35 dilancarkan bulan lalu bertujuan menggalakkan penyertaan lebih ramai Bumiputra dalam sektor ekonomi. Kami telah start lah. Kami tidak berjaya meneruskan proses. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi mengambil petunjuk daripada penutupan dagangan di Wall Street yang kukuh Jumaat lepas. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari dagangan pertama Minggu Belanjawan 2025. Ia didorong keyakinan bahawa kerajaan dijangka mengekalkan disiplin fiskal dan memastikan defisit fiskal di bawah 4% daripada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun depan. Pelabur asing meneruskan penjualan ekuiti domestik untuk minggu ketiga berturut-turut pada kadar lebih sederhana berjumlah 45.7 juta ringgit. Menurut MIDF, Amanah Investment Bank Berhad MIDF, jualan bersih tertinggi dicatatkan pada Isnin dan Jumaat dengan aliran keluar masing-masing sebanyak 147.9 juta ringgit dan 216.6 juta ringgit. Namun, jualan bersih ini diimbangi aliran masuk yang dicatatkan dari Selasa hingga Khamis pada jular antara 44.4 juta ringgit dan 70.2 juta ringgit setiap hari. Pelabur institusi tempatan menyokong bursa tempatan dengan belian bersih untuk minggu kelima berturut-turut berjumlah 93.4 juta ringgit. Diikuti peruncit tempatan yang melakukan pembelian bernilai 102.5 juta ringgit. Di peringkat serantau, pelabur asing dilihat meneruskan trend penjualan ekuiti di Asia dengan aliran masuk bersih sebanyak 4.43 bilion dolar Amerika. Sementara itu, sekurang-kurangnya 2,306 orang terbunuh sejak Zionis melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon sejak 23 September. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan Ketua Pesuruhjaya Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA, Filipe Lazzarani di platform X. Menurutnya, ratusan ribu orang dengan sebahagian besar daripada mereka wanita dan kanak-kanak terpaksa melarikan diri untuk mencari keselamatan. Lazzarani berkata pasukannya bekerja sepanjang masa untuk menyediakan bantuan asas kepada rakyat di Lebanon termasuk bantuan psikologi untuk kanak-kanak. Dan sudah tiba masanya untuk pemimpin menunjukkan keberanian dan menamatkan tragedi kemanusiaan yang semakin meningkat di seluruh rantau ini. Di Palestin, angka kematian terus meningkat kepada 42,227 orang sejak serangan berterusan rejim Zionis Oktober tahun lepas.
Manakala 98,464 yang lain cedera. Dalam 24 jam lalu, seramai 52 kematian dan 128 cedera telah dicatatkan. Pasukan perubatan memaklumkan kawasan utara Gaza itu alami kekurangan bahan api yang kritikal sehingga menjejaskan perkhidmatan perubatan yang mampu mengancam 400,000 nyawa termasuk kanak-kanak. Badminton terbuka Arctic 2024 di Finland, beregu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani merangkul gelaran ketiga musim ini selepas menumpaskan gandingan Denmark Kim Astrup Anders Karo Rasmussen di pentas akhir. Wakil negara selaku pilihan kelima bermula goyah apabila banyak pukulan tersangkut di jaring. Ini membolehkan lawan selesa meraih kemenangan 21-15 pada set pertama. Masa set berikutnya, Zife Nur Izzuddin kembali menemui rentak dan mempamerkan pukulan pantas sekaligus menang 21-15. Meskipun diberikan tentangan sengit pada set penentuan, namun harapan negara kekal tenang serta kurang melakukan kesilapan mudah untuk mengesahkan kemenangan 21-19. Ini adalah kemenangan kedua diraih Zife Nur Izzuddin ke atas Astrup Rasmussen dalam 8 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua-dua beregu adalah ketika Masters Malaysia 2024 yang ketika itu memihak kepada gandingan Denmark. Dalam pari itu, beregu lelaki muda negara Aaron Tai Kang Kai Shing mencipta sensasi apabila mengungguli kejohanan remaja dunia WJC 2024 menumpaskan gandingan tuan rumah Hu Qiyuan Li Xiangyi. Kejayaan sekaligus menamatkan penantian selama sedekad Malaysia untuk meraih podium dalam kategori beregu lelaki. Saingan berlangsung di Nanchang, China menyaksikan gandingan negara diberi tentangan sengit seawal set pertama sebelum menang 21-18. Bagaimanapun, Qi Yuan Xiang Yi kembali memperkemas aksi dan menguasai set berikutnya 21-15. Kekalahan pada set kedua tidak melemahkan semangat harapan negara yang berjaya bangkit memenangi set penentuan 21-18. Kali terakhir Malaysia merangkul gelaran beregu lelaki saingan WJC adalah pada 2011 menerusi gandingan Nelson Haig Teo Yi. Menjelang aksi persahabatan antarabangsa Tier 1, Malaysia menentang New Zealand di Stadium North Harbour 2 petang ini. Pengendali Harimau Malaya Paul Marty Vicente menegaskan anak buahnya tidak akan gentar menghadapi skuad All Whites dibarisi beberapa pemain yang beraksi di liga terkemuka Eropah. Menurutnya, peluang berdepan pasukan ranking ke-95 dunia itu akan digunakan sepenuhnya bagi melonjak kedudukan Malaysia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Yeah, we expect a very difficult game. I think also they have a lot of players playing in Europe in top leagues, and also New Zealand doesn't play very often in New Zealand. The national team normally plays away, so for them for sure to play here will be a big motivation. They wanna win. If we have a good chance, if we win tomorrow, we go below 130 in the FIFA ranking. So I think it's also one more step for this group, for this team. Paul Marty turut mengesahkan semua pemain bebas daripada kecederaan dan boleh diturunkan pada aksi itu nanti.
Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.